Hai, sudah lama tak jumpa, dah lama tak update channel. Hari ni Ahad 17 April, Ramadan ke 15 rasanya, Ramadan ke 15. So sekarang pukul 6 petang. So sementara tunggu nak buka tu, aku ada terbaca few weeks hari ago lah, ada terbaca cerita yang pasal ada seorang perempuan cakap pasal bunian tau. Tapi yang dia cakap, aku tak tengok full video tu, tapi dia macam cakap, oh, orang bunian tu bukan semua cantik. Macam tu lah lebih kurang cerita dia. So aku teringat kisah sepupu aku. Masa aku tingkatan 1 sampai tingkatan 5, aku ada seorang sepupu perempuan duduk dengan aku. Okey, aku namakan dia F lah, F. Okey. Cerita dia macam ni. F ni sepupu aku belah mak. Okey. Kita sebaya lah. Sebaya. Lepas tu, masa dia duduk dengan aku tu, aku perasan lah dia ada macam PL pelik. Dia macam suka duduk seorang-seorang. Lepas tu dia akan macam buat, macam mana aku pakai mask, aku tak tunjuk. Dia duduk, dia macam berdiri setempat, nanti dia buat macam, dia pejam mata, dia dia macam bisik macam tu. Dia macam bisik sendiri-sendiri. Kadang tengah gosok baju sekolah, dia letak iron atas baju, and dia stop. Dia buat macam tu lah. Dia pejam mata, dia, tapi aku tak faham biji putih apa dia cakap. Lebih kurang bunyi dia macam tu lah. Sampai kadang-kadang aku cakap, "Oi, baju kau tu lah," kata kan. Sebab bila dia dah start buat benda-benda bahaya macam tu, aku angin lah. Lepas tu kan, kalau ambil air semayang ke apa, ambil wuduk kan, okay, dia dah tadah air tu, dia jatuhkan. Lepas tu dia betul dia jatuhkan lagi air tu. Dia berkali-kali. Sampai mak aku dah bising, janganlah bazir-bazir air macam tu. Lepas tu, yang dia tu pula, bila orang dah tegur, dia macam tak jadi apa pun kat dia. Lepas tu, kalau pergi beli barang kat kedai kan, nanti dia akan cakap, tak apa ke kalau aku ambil yang ni? Cakap, apa masalah kau? Air botol je kot. So dia kata, tak apa ke aku ambil yang ni? Tak mati ke kalau aku minum yang ni? Mula-mula aku layan lah. Sekali dua aku layan. Lepas tu bila dah masuk dah berkali-kali, dia tanya macam tu, aku cakap, kau ambil lah, kau minum tu jadi kau mati. Dia cakap macam tu. Nah, sekarang elok lah, anak 3 orang dah dia sekarang. Lepas tu, perangai tu berlanjutan lah dari awal tahun sampai ke pertengahan tahun. Okay. Sampai ke hari ambil report card. Sebelum ambil report card, aku dengan dia sebaya, tapi kita lain-lain kelas. So, kita pergi balik sekolah jalan kaki. Lepas tu ada satu hari, budak kelas dia datang dekat aku. Dia kata, weh, aku nak cakap sikit. Dia kata, si F tu sepupu kau kan? Dia kata, dia duduk dengan kau kan? Cakap, kenapa? Ustazah cakap kan, dia ni kena bawa pergi berubat lah, gitu-gitu. Cakap, berubat? Kenapa? Lepas tu, si kawan ni cakap, ustazah kata macam ada tak kena dengan dia. Okey lah. Dan bila balik, aku cakap kat bapak aku. Masa dia cakap tu macam seminggu sebelum ambil report card. Dan bila ambil report card,
Bapak aku pergilah ambil report card untuk aku dengan dia. So masa tu cikgu kelas dia cakap, cikgu kelas dia ustazah. So cikgu dia bagi tahu, encik si F ni dia, saya rasa dia ada masalah. Dia kata sebab dalam kelas dia suka cakap seorang-seorang. Lepas tu dia tak buat kerja sekolah, dia berangan macam tu. Lepas tu bapak aku cakap, okey macam ni lah ustazah. Dia kata, saya minta ustazah jangan marah dia kalau nampak dia buat macam tu. Kalau dia tak buat kerja sekolah ke, saya cuba ikhtiarkan berubat. Okey, lepas tu nak jadi cerita, bapak aku adalah seorang kawan dia yang pandai ubat-ubat orang kan. Lepas tu satu hari tu si F ni hujung minggu dia akan balik rumah mak dia, rumah makcik aku lah. So hari Ahad dia akan datang rumah aku balik. So hari Ahad malam tu bapak aku dah plan nak bawa dia pergi berubat lah, jumpa Pakcik Latif ni. Then bila sampai time dia nak balik tu, ada je alasan dia tak nak balik tau. Dia tak nak balik rumah. Dia nangis-nangis lah dekat mak dia. Dia cakap dia tak nak balik. Lepas tu dia ikut makcik saudara dia belah sana, belah mak dia, pergi keluar sana sini tak sampai pukul 11 malam dia tak balik-balik lagi. Dia macam tak nak balik rumah aku. Lalas dia balik jugalah. Dia balik tapi dia nangis. Dan yang dalam kereta masa tu yang ikut pergi aku, bapak aku, bapak dia, kakak dia, mak aku. Lebih kurang macam tu lah, 6 orang macam tu. Kita berhimpit-himpit lah pergi rumah pakcik. Rumah pakcik tu dekat kebun tau. Dekat kebun. Nak pergi kebun dia tu ada lalu kawasan bakar mayat orang India. Lalu macam kebun. Memang situ kawasan tu ceruk lah. So memang scary lah. So yang si F ni dalam kereta dia dah bantai menangis-nangis. Dia dah melalak-lalak. Lepas tu kakak dia cakap lah, kau asal kau nangis gitu. Lepas tu dia marah, kau diam lah. Dia cakap macam tu. Beza umur dia dengan kakak dia 4 tahun. So sama lah aku dengan kakak aku pun 4 tahun. So dia boleh cakap dengan kakak dia macam tu. Yang nak jadikan cerita ni lagi thrill, bila kita dah sampai rumah pakcik tu, rumah pakcik tu tak ada elektrik tau. Dia pakai lampu gasoline je. Lampu gasoline kan. Lampu macam lampu ayam, lampu minyak tanah. Lepas tu masuklah rumah dia. Pakcik tu kita panggil dia Pakcik Latif. Lepas tu Pakcik Latif dia memang terror lah. Dia memang arwah dah dia. Lepas tu aku duduk tepi pintu. Alasannya saya duduk tepi pintu sebab panas. So kat pintu tu ada angin masuk lah. So aku, mak aku, kakak dia. Lepas tu pakcik tu panggil dia tau, duduk dekat pakcik tu. Dia kata, kenapa kau ni F? Dia kata, ni. Ada nampak siapa-siapa ke? Lepas tu dia geling dia kat dia. Jadi dia nangis tau. Lepas tu dia kata, asal kau nak nangis? Dia kata, pakcik tak buat apa-apa pun. Pakcik nak tanya je kau gini. Lepas tu pakcik tu pun pegang lah ubun dia. Baca. Lepas tu, kau kenapa tak nak bercakap dengan orang? Ni ada orang marah kau ke kalau kau tak bercakap? Kalau kau bercakap, dia kata kan. Lepas tu dia geling lagi. Lepas tu dia kata, tak apalah. Pakcik buka lah kau punya speaker sikit lah. Dia cakap macam tu. Lepas tu pakcik tu pun baca lepas tu dia baca tepuk dekat belakang. Lepas tu dia hembus dekat ubun tu lagi sekali. Lepas tu pakcik tu cakap lah, okey lah, tak ada apa-apa, dah elok dah tu. Dia cakap macam tu. Lepas tu bapak aku tanya, bang,
Apa benda bang? Yang ada yang tak kena ke? Nah, dia kata ada yang ngikut dia. Kata dia. Pakcik tu bangsa cakap lembut je. Tapi walaupun dia power macam tu, dia cakap lembut lah. Oh ada yang mengikut dia. Dia cakap macam tu. Lepas tu bapak aku tanya siapa bang? Ada bunian dia kata. Bunian dia pakai gaun putih. Ada selendang putih. Dia pakai selendang putih rambut panjang. Tu dia dekat luar pintu tu. Aku ni duduk paling dekat dengan pintu masa tu. Bulu roma tu meremang tu naik kan. Aku pun terus bangun, pindah kat tempat paling dalam, duduk sebelah pakcik tu. Dah pakcik tu gelak kata. Dia kata kau kenapa? Kau takut? Cakap iyalah. Dia kata tak ada apa-apa. Dia kata dia tu nak berkawan je. Dia cakap macam tu. Lepas tu tapi tak apalah dia kata. Apa? Bukan dengan kita dia patut berkawan. Dia kata gini-gini. Tapi itulah. Cantik orangnya dia kata. Pakai gaun putih kan. Lepas tu aku ni dalam otak aku macam mana nak balik ni. Kejap lagi nak keluar dah. Dia kata benda tu ada kat luar. Lepas tu bila nak balik tu memang jalan tu pegang baju bapak aku apa semua kan. Tarik-tarik lah. Nak masuk kereta tak nak jadi yang first, tak nak jadi yang last. Lepas tu alhamdulillah lah sejak tu sepupu aku okey. Cuma masa lepas kawan kelas dia ngadu tu, aku dengan kakak aku ada cek buku sekolah dia. Tak pernah kita nak cek buku sekolah dia kan. Memang dia tak buat homework. Buku dia kosong. Even dah separuh tahun kan. Okay, sambung balik. Ada sekali masa dia balik rumah, lepas classmate dia ngadu tu kan, kita buka buku dia. Kan dah separuh tahun sekolah. Buku latihan dia tak tulis apa pun. Mungkin 1-2 muka surat je depan. Tapi dalam tu banyak gambar perempuan. Yang dia lukis pakai pen. Tapi kepala je. Gambar perempuan, kepala, rambut macam panjang paras dada macam tu. Tapi bertaring. So ada gambar tu kita jumpa dekat a few buku dia lah. And lepas daripada tu, dia dah okey lah. Dia dah tak buat dah. Sekali pun dia tak buat yang macam tu yang bazir-bazir air tu. Lepas tu tanya-tanya, aku mati tak kalau makan ni? Aku jadi apa-apa tak kalau aku guna? Dia dah tak buat dah. Langsung dia dah tak buat. So maknanya selama yang dia buat macam tu, maybe dia dengan dipengaruhi dek si bunian tu ke, atau macam mana, atau dia rasa was-was sendiri ke apa, aku tak tahu. Tapi memang dia dah tak buat dah. So sekarang pakcik Latif pun dah meninggal. Pakcik aku yang bapak si F tu pun dah meninggal. Yang si F tu sekarang anak dah 3 orang. So itulah pengalaman yang tapi yang memang aku takkan lupa lah. Sebab kadang-kadang bila dia buat perangai tu, aku sendiri macam, engkau ni setan apa yang mengasut engkau ni? Mengasut engkau ni. Dah dia pun mula-mula jadi rasa macam dia ni kenapa? Tapi bila kalau dah berkali-kali, dah tak ada takut lah. Jadi menyampah, jadi annoyed lah tengok benda tu. So, sampai berani cakap macam tu. So, bila tahu yang dia sebenarnya ada gangguan bunian, masa tu bau seramnya. Penat cerita. Kering tekak sebelah nak tarik muka. So nanti aku cerita lagi. Pasal dekat sekolah. Bye.